So kita sambung Okey, so tadi mana ke cikgu punya A tadi? Ni A kan, ni A, so ni image A. Okey, jadi sekarang ni kamu dah tahu dah pusat putaran dia. Okey, jadi kita pun gariskan, okey. Kamu jarakkan apa? Buat jarak antara objek A dengan pusat putaran. Lepas tu jarak image A ke pusat putaran. Okey. Sekejap Cikgu nampak cikgu pelik ni. Sekejap. Oh, cikgu rasa tersengit ni. Sekejap Tadi pusat putaran tadi dah dapat kan? Mana ke tadi? Okay, tadi kan buat sini ni. Lepas tu kita pun bahagikan dia. Okay, kat sini. Okay. So nanti ni lah. Ni. Hujung ni ke ataupun hujung ni kan? So tadi kamu kata ambil koordinat yang paling jauh. So ni lah koordinat paling jauh. Ni lah koordinat paling jauh Okay. So tu adalah dia punya pusat putaran dia. Okay. Sekejap. Okay, inilah pusat putaran yang kita nak ambil. So ni pusat putaran. Okay. So tu adalah pusat putaran. Okay, ni so ni adalah pusat putaran. Okay, so nanti ni badam. Okay. Lepas tu kamu pun buatlah line objek A ke pusat putaran, lepas tu image A ke pusat putaran. So sudut dia apa tu? Nampak tak sudut dia apa? Kalau dah macam tu bentuk dia. Okay, bentuk dia dah macam ni kan. Ni sudut apa ni? Respon. Sudut apa tu? Ya, betul. Sudut 90 darjah. So ni adalah sudut 90 darjah lah ya. Okay. So dia adalah putar 90 darjah. Okay, lawan arah jam. So jawapannya B. Boleh. Okay. Next. Nombor 2 pula. Okay, tentukan koordinat objek bagi titik image P di bawah suatu putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat -2, -1. Okey, mana -2, -1? Tak apa nampak ni Okey, ni S dia -2, Y dia -1. Y dia -1 kat sini lah. So ni lah pusat putaran dia. Okey. Ni pusat putaran dia. Okey, sekarang ni dia bagi image P. Okey, kamu pun buatlah line. Okey, buat garis jarak image P kepada pusat putaran. Okey, macam ni kan, 2 kotak. Okey, dia ambil 2 kotak. So jarak image sama jarak objek. Okey, sama jarak objek. So di manakah objek dia? Adakah di sini? Sekejap, saya nak buat 2 kotak ni 2 kotak. Adakah di sini objek P ataupun di sini objek P dia? Dia kata objek P tu mesti putar lawan arah jam. So kalau lawan arah jam, adakah objek P tu berputar mana kiri ni? Kanan ke kiri? Supaya dia berputar, supaya objek tu bila berputar lawan arah jam, dia akan dapat image yang ni. Ni image P dia. Respon. Kat mana objek P? Kanan ke kiri? Kanan ke kiri? Supaya bila objek P tu berputar, dia akan putar lawan arah jam. Dan dia akan dapat image P kat sini. Macam mana? Putar macam ni ke? Putar macam ni? Ni mana P? Kanan ke kiri? Respon. Ya, objek P tu berada di kanan. Okey? Supaya bila dia berputar, dia akan putar lawan arah
jam, okey, lawan arah jam. So bila dia putar lawan arah jam, dia akan dapat image P kat sini, okey. So inilah dia punya koordinat objek P dia. Okey, so nanti yang ni padam, okey. Okey. So sekarang ni okey, so ni adalah objek P. Okey, sekarang ni apa koordinat dia ni? Boleh baca ke koordinat objek P ni? Ni objek P kita. Baca X dulu, baru baca Y. So sekarang ni X dia apa? Nampak ke? Ya, kosong negatif 3. So X dia kosong, okay, sebab X dia kosong kan kat sini kan, ni kosong kan. So X dia kosong, lepas tu Y dia kat sini lah kan. Y dia negatif 3. Sebab apa? Sebab ni kan negatif 1, ni kan negatif berapa? Negatif 2, yang ni negatif 3. So dapatlah Y dia negatif 3. So kosong negatif 3. Jawapannya C. Okay. Okay, next. Okay, rajah 2 menunjukkan poligon yang dilukis pada grid segitiga sama sisi. Okay, antara poligon A, B, C, D, bulatkan imej bagi M di bawah suatu putaran 180 darjah pada pusat O. Mana pusat O? Ni pusat O. Allah, tak nampak kan. Sekejap. Inilah pusat O ni. Okay ni. Sekejap. Okay, ni pusat O yang kali hijau ni. Okay. So, yang M ni adalah objek. Okay, macam mana nak bagi objek ni putar 180 darjah pada pusat O. Okay, nak putar. Kat mana imej dia? Objek ni berputar 180 darjah pada pusat O. O ni yang kali hijau ni, yang cikgu buat dot kali hijau ni. Ni pusat putaran dia. So kalau objek tu berputar 180 darjah, mana imej dia? A ke B ke C ke D? Paling logik kat situ kat mana? Respon. Adakah A? Adakah A jawapan dia? A confirm salah kan? Okay, A ni confirm salah. Sebab dia nak putar 180 darjah. Macam mana? A ke B ke C ke D? C. Ya betul, jawapannya C. Okay. Dia nak putar 180 darjah. Kan cikgu kata kalau putar 90 darjah, kamu akan dapat garis macam ni kan. Jarak objek dengan jarak imej kamu akan dapat macam ni. Ni pusat putaran dia. Ni. Tapi kalau 180 darjah, kamu akan dapat ni jarak objek. Okay, ni pusat putaran, ini jarak imej. So kamu akan dapat garis lurus. So tengok jarak ni objek, okay, ambil bucu yang ni. So bucu ni kamu gariskan ke pusat putaran 2 kotak. Nanti dapat garis lurus kan, kena buatlah ni 2 kotak lagi. So kat sini kan imej dia. So sebab tu jawapannya adalah C. Boleh? 180 darjah. Dia akan dapat satu garisan lurus. Faham ke tidak Faham. Okey, Aisyah je yang faham. Yang lain faham tak? Oh, faham juga. Okey, next. Okey, ni. Dia kata rajah 3 menunjukkan K image. Okey, ni K image sebagai inilah image bagi K di bawah putaran pada suatu pusat. Tandakan pusat putaran Q. Okey, kat mana pusat putaran yang dia tak bagi? Okey, yang ni objek, yang ni image. Okey, kita guna kaedah apa? Center. Okey, macam nak guna kaedah center? Tengok objek ni pusing kepada image, tengok dia logik pusing macam mana. Adakah dia logik pusing lawan arah jam ataupun dia pusing ikut arah jam? Respon. Mana logik? Arah jam ke lawan arah jam ke ataupun
Dua-dua arah pun boleh. Arah jam pun dapat image macam ni, lawan arah jam pun dapat image macam ni. Cuba tengok. Okey. Ni soalan nombor 4 ni. Ikut arah jam. So kalau ikut arah jam yang ni lah kan. Okay, ni ikut arah jam. Maksudnya dia putar ikut arah jam dapat macam ni. Okay. Okay, cuba tengok lawan arah jam. Boleh tak dapat macam image tu? Kalau lawan arah jam boleh dapat tak? Macam ni. Dapat ke tidak? Kalau dia putar. Dapat ke tidak tu? Okey, ya ikut. Okey, ikut arah jam dapat. Okey, dia putar. Kalau dia ikut lawan arah jam, boleh tak dapat image macam ni? Ya, dua-dua pun boleh sebenarnya ya. Dua-dua pun boleh. Ikut arah jam pun boleh. Dia dapat putar, dapat image macam ni. Okey, lawan arah jam pun boleh juga. Okey, kalau dia putar lawan arah jam pun dia akan dapat image macam ni. So dua-dua pun boleh. Okey, apa jadi kalau dua-dua pun boleh? Kita nak buat macam mana? Cikgu dah ajarkan hari tu. Okey. Sekejap So ni kalau nak senang kamu labelkan setiap bucu tu kan supaya tak adalah pening. Okey, ni A labelkan. Okey, ni A, ni B. Okey, lepas tu ini labelkanlah ni C, ni D, ni E. Lepas tu ni F. So kalau image dia, yang ni A, ni image A. Bukan. Kat mana image A ini inilah image A. Lepas tu ni image C, ni image D, ni image E, ni image F, ni image B. Okey. Kita buatlah jarak terpendek antara bucu ke bucu. Bucu mana dengan bucu mana ni? Supaya dapat jarak paling pendek. Ya, B ke B Okey, kita buat B ke B. Okey. Lepas tu kita pun nanti bahagikan dia dua sama panjang. Okey. Sama panjang. Mana sama panjang? Sini lah kot Ini pakai pembaris sebenarnya ukur. Okey. Maksudnya kalau B ke B tu 5 cm, so pembahagi dia pun kena 5 cm juga. Macam tu. Okey, so sekarang ni so pusat putaran, okey, dia punya koordinat dia sama ada hujung ni ataupun hujung ni kan. Okey, disebabkan objek ni boleh berputar ikut arah jam dan juga lawan arah jam. Okey. Dua-dua pun boleh. So kita nak ambil koordinat mana? Adakah koordinat yang hujung ni dengan hujung ni ataupun kita ambil koordinat tengah? Respon. Ni kalau kes yang dia boleh berputar arah jam pun boleh, image arah jam pun boleh, lawan arah jam pun boleh. So nak ambil koordinat apa? Ya betul, kita ambil koordinat tengah. Okey? Mana ke kalau apa? Okey. Kita ambil koordinat tengah. So inilah koordinat dia. So inilah dia punya pusat putaran. Boleh? Ambil koordinat tengah. So koordinat tengah inilah adalah pusat putaran. So kalau objek tu dia boleh berputar ikut arah jam pun boleh, lawan arah jam pun boleh. So kita ambil koordinat tengah dia bukan hujung dengan hujung ni. Okey, ambil tengah dia. So tengah tu lah pusat putaran dia. So nanti dah dapat, nanti yang lain boleh padam. Okey, so inilah pusat putaran dia Okey, lepas tu tandakan apa? Tandakan Q. Tandakan Q. Okey, itulah pusat putaran dia. Okey, next. Dia sebut apa ni? Perihalkan putaran itu. Okey, sekarang kita nak tahu dia putar macam mana. 90 darjah ke 180 darjah? Okey. So, kamu buat apa? Kita pun buatlah jarak objek ke jarak image. Okay, kita ambil ni jarak objek B ke pusat putaran. Lepas tu jarak image B ni ke pusat putaran. Dapat macam ni. Kamu akan dapat apa ni? Garisan lurus ni. So kalau garisan lurus ni sudut apa? Respon 90 darjah ke 180 darjah? Ya betul, 180 darjah. Okay. Okay, 180 darjah. Okay, lepas tu Sekejap. Okay.
Okey, so jawapan dia itulah dia putar 180 darjah, okey, pada pusat Q. Okey, itulah jawapannya. Boleh? Faham ke? Lepas tu nak kata ikut apa ni, arah jam ke lawan arah jam ni? Dua-dua pun boleh kan? Dua-dua pun boleh. So kamu just cakap tu je lah, putar 180 darjah pada pusat Q. Dah tu je. Okay. Nak tambah lagi ayat pun boleh. Apa, ikut arah jam dan juga boleh ikut lawan arah jam. Okay. Faham. Okay, next. Lagi tak soalan? Okay, ni B. Okay, rajah 4 pada ruang di bawah menunjukkan poligon PQRSTU yang dilukis. Okay, kata PQR ni adalah image pada pusat A. So pusat A ni adalah pusat putaran. Okay, nyatakan sudut dan arah putaran. Okay, dia dah bagi pusat putaran, so senanglah kerja kita senang je kerja kita. Kita pun buatlah line, okay. Wah, mana hai, lari dah. Okay, so kita pun buat line, jarak kita ambil Q lah, senang jarak objek Q ke pusat putaran, jarak image Q ke pusat putaran. So apa sudut ni? Respon. Kau dapat macam tu, sudut apa? Ya, 90 darjah. So ni sudut 90 darjah. Okay, kejap. Ya, kenapa ni? Okay. So sudut dia 90 darjah. Aduh, dia kena slow lah, tak boleh laju. Okay, sudut 90 darjah. Okay, next. Arah putaran pula ni. Okay. Macam mana arah putaran dia? Adakah, tengok Q lah senang Okay, ni objek Ni objek, ni image. Okay. So, Q ni tengok dia putar ikut arah jam ke ataupun dia ikut lawan arah jam untuk dapat ni image Q ni. Tapi sudut dia kat sini, 90 darjah kat sini. So mestilah dia putar ikut apa ni? Respon. Ya, betul. Dia putar ikut arah jam. Okay. Mana tu? Sekejap Okay, so dia putar ikut arah jam. Okay, ikut arah jam. So ikut arah jam lah. Okay, bukannya lawan arah jam. Lagipun sudut dia pun kat sini kan. So kat sini lah putaran dia. Okay. Next, lengkapkan image. Okay. So nak lengkapkan image ni. Dia dah bagi dah image P, dia dah bagi image Q, dia dah bagi image R. Okay, sekarang ni kita PQR Yang dia tak bagi apa? Okay, dia tak bagi S. Dia tak bagi S. So kita boleh buatlah S. Okay, tengok jarak objek. Okay, tengok kita buat daripada S. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak. So image ke pusat putaran dia 6 kotak. Jadi image dia pun 6 kotak juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ni dia punya image dia. Image S. Okay. So dapatlah S. Okay, jadi PQR S. Lepas tu nak buat apa lagi? Nanti boleh tak buat sambung line dia? Kamu nampak kan objek tu macam mana line dia? Sekejap cikgu buat. Objek tu macam ni ni P, ni Q, ni R. Okay, P, Q, S. Ni macam ni. Okay, so macam nak buat image dia. So ni image P, ni image Q, image R. Nanti dia apa? Sambung dengan S Okay, bersambung dengan bucu S, dah buat dah S. Lepas tu mana lagi Mana U, mana T? Kamu kena ni lah.
Okay, bila dah buat line ni, lepas tu dia, okay, bila RS tu sengit, dah sengit kan, sengit lepas tu dia straight dia straight pergi T, ni T. Okay, ni T, lepas tu T, lepas tu dia U, ni U. Okay, U, lepas tu sengit pergi P kan, tu dia sengit pergi P. So itulah dia punya image dia. Okay, sambungkan dia punya line ke line dia. Boleh? Okay, ada masalah tak ni? Kalau nak lengkapkan ni, image bagi PQRSTU ni. Boleh okay. Okay, next. Nah ni, tentukan sudut putaran jam randik bagi masa yang dicatatkan oleh pelari pertama. Sudut putaran. Okay, berapa sudut putaran dia? Macam nak tahu sudut putaran dia berapa? Jam randik asalnya jarum asal macam ni kan. So bila pelari tu dia berlari, dia akan tunjuk jarum macam ni pula. Okay. So tu adalah 10 apa tu sebenarnya? 10 saat ke 10 minit ke apa tu? Jam randik ukur apa? Ukur masa kan? Saat ke minit? Siapa tahu? Ni subjek sains ni. Jam randik. Jam randik diukur masa dalam minit ke dalam saat? Respon. Jam randik dia ukur apa tu? Kalau jarum dia pusing macam ni, itu 10 minit ke 10 saat? Siapa tahu? 10 minit ke 10 saat? So tu sebenarnya 10 saat ni 10 saat. Okey, nak tahu sudut dia. Okey, kita nak tahu sudut dia berapa. Ni sudut ni berapa kan? So kamu buatlah 10 saat per dengan semua ni ada berapa? 1 minit 60 saat kan? So semua ni ada 60 saat. Okay, 10 saat per dengan 60 saat ni. And then darab dengan sudut. Satu sudut bulatan penuh berapa? 360 darjah kan? Okay, so dapat berapa? 10, okay. Berapa dapat? Pakai kalkulator. So dapatlah berapa darjah tu? Respon. 10 per 60 dapat 360. Berapa? Okay, ada ke kalkulator? 10 per 60 dapat 360. Dapatlah. Okay, kamu tak kira kan? Okay, dapatlah 60 darjah. So sebenarnya ni sudut ni adalah 60 darjah. Okay. Ni 60 darjah. Okay, next. Apabila pelari kedua menamatkan lariannya, kedudukan jarum telah berputar 90 darjah. Okay, berapakah masa yang dicatatkan oleh pelari kedua jika jam randik tu tidak disetkan semula? Okay, tadi jarum tu kat mana? Dekat 10 kan? Okay, dia tak setkan semula pun. Kalau dia setkan semula, nanti jarum panjang dia akan tunjuk balik dekat atas ni. Tapi disebabkan dia tak set semula, so jarum dia masih di 10 saat ni. Okay, lepas tu dia pun bila pelari kedua tu berlari, dia onkan dia onkan jam randik. Nanti jarum 10 saat tu dia akan berputar 90 darjah. So di manakah jarum itu akan tunjuk masa dia kat mana kalau putar 90 darjah. Okay, ni pusat putaran ni pusat putaran. So kalau 90 darjah kat mana? Agak-agak jarum tu akan tunjuk mana? Adakah dia tunjuk 15, 20 ataupun 25? Respon. Tunjuk mana? 30? Oh, 30 sini Okey. Ni ke 30? Cikgu tak rasa 30. Kalau 30, jarum dia mestilah, jarum asal dia mestilah kat sini tu lah, kat 15. So tu bukan 30 tu. Sebenarnya, nampak? Ya, 25. So jarum tadi jarum asal 10 kan. So kalau nak buat 90 darjah,
mestilah kat sini. Jarum tu akan sini dekat 25 ni. Supaya nanti sudut ni 90 darjah. Okey. Jadi berapakah masa yang dicatatkan oleh pelari kedua jika jam randik tu tidak disetkan semula? Okey, tadi jarum tadi dah dia pusing 25 saat kan? Dia pergi 25 saat. Okey, jadi berapa masa untuk pelari kedua tu? Bermula jarum tu tunjuk 10 saat. So dia pusing 90 darjah, jadilah 25 saat. So sebenarnya berapa saat untuk pelari kedua tu? Sebenarnya berapa saat untuk pelari kedua tu daripada jarum yang tunjuk 10 saat tu dia pusing 90 darjah ke 25 saat. So berapakah masa yang diambil? Daripada 10 saat ke 25 saat tu berapakah masa yang diambil oleh pelari itu? Respon. Ya, 15 saat. Okey. So 25 saat tolak 10 saat. Dapatlah 15 saat. 15 saat betul. So dapatlah 15 saat. Itulah pelari kedua. Okey. Sepatutnya hakim tu dia kenalah ni setkan semula jam, okey. Senanglah dia nak kira untuk kira masa untuk setiap pelari. Mungkin dia terlupa nak set jam kan. So bila terlupa nak set jam, dia kena tolak lah 25 saat, tolak 10 saat kan leceh. Betul tak? Pernah kan? Kamu pernah kan jadi ni? Penjaga masa pernah tak? Penjaga masa air sukan. Pernah jadi tak? Ke tak pernah? Okay. Next. Dah habis dah. Sempat ke masuk ni? Ni senang je pun. Okay. Dah kita ni pula. Ni isometri. Apakah maksud isometri? Isometri tu maksudnya dia sama sama saiz. Okay. Sama panjang. Semuanya samalah. Okay. Objek dengan image dia sama. Okay. Jadi apabila objek dipetakan kepada image satu. Okay, mana objek? Ni objek. So kalau objek dipetakan image satu, kalau objek dipetakan kepada image satu ni apa benda ni? Ini ada ni putaran ke? Ataupun pantulan ke? Ataupun translasi? Respon. Objek pergi image satu. Nampak kan? Kita ada 3 jenis kan, kita belajar transformasi, transform, putaran, pantulan, translasi. So yang mana satu ni untuk objek yang jadi image satu ni image satu ni. Ya, translasi kan, ni dah belajar kan kat sekolah. Sebelum PKP dah belajar kan translasi. Okey, so kamu tengok berubah tak saiz dia ke bentuk dia berubah tak? Berubah ke tidak? Respon. Tak berubah kan? So bila tak berubah tu kita panggil dia isometri. Okay, sama saiz, sama panjang. Okey, jadi apabila objek dipetakan kepada image satu ke ataupun dipetakan kepada image 2 ke ataupun image 3 ke tak kisahlah translasi ke pantulan ke putaran ke, panjang sisi objek adalah sama, okey, dengan panjang sisi. Okey, jika objek dipetakan kepada image yang sentiasa kongruen, ia merupakan suatu isometri. Okey, kongruen tu maksudnya samalah. Okay, objek dengan image sama kan. So isometri. So dalam suatu transformasi yang mengekalkan jarak antara sebarang dua titik pada objek asal merupakan isometri. Maksudnya apa ni? Yang mengekalkan jarak antara sebarang dua titik pada objek asal. Contohnya ni, dua titik objek ni, jarak dia berapa? 3 kotak kan. Nanti image dia kat sini pun dapat 3 kotak juga. So sama betul tak? Bila sama, selepas transform dalam suatu transformasi dia sama, kita panggil dia isometri. Okay. Maka transformasi isometri akan mengekalkan bentuk dan saiz asal objek. Boleh? Nampak tu transformasi isometri. Okay, itulah dia transformasi isometri.
Okey, yang ni, yang manakah merupakan image isometri bagi objek ini? Okey, tengok A. Adakah A ni isometri dengan objek? Respon. Ya ke tidak? Ya, okey. Ya, sebab bentuk dan saiz dia sama. Okey, B, tengok B. Sama tak dengan objek ni? Isometri ke tidak? Respon. Okey, tidak Tidak isometri. Sebab apa? Saiz tak sama. Okey, C. Sama tak dengan objek ni? Respon. Sama tak bentuk saiz dia? Cuba tengok total. Sama tak? Tidak juga. Okey, sebabnya saiz dia tak sama. Okey, next. Tengok ni pelajar A. Isometri ke tidak Sama tak? Respon. Ya, isometri. Ni B. Sama tak ni? Objek dengan image ni. B. Tak sama Kamu pasang kan objek dia macam ni je. Okay. Tapi image dia tengok. Dia ada siap ada 2 line kat belakang ni. So tak sama Dia tak sama bentuk, dia bukan isometri. Yang ni sama tak ni? Ni objek, ni image. Sama tak? Okay, ni objek, ni image. Sama tak bentuk dia? Sama Bila sama dia adalah isometri. Okay, yang ni? Ni objek, yang ni image. Sama tak? Ya, sama. So, bila sama dia isometri. Okay, next. ABC ialah image bagi objek P. Nyatakan jenis transformasi dia. Okay, P ni objek. Okay, tengok A. Macam mana objek ni boleh dapat image A? Pilih. Adakah dia pantulan? Ataupun adakah dia putaran? Ataupun dia translasi? Respon. Ya, dia adalah translasi. Okay, ingat lagi tak translasi tu macam mana? Cuba tengok bucu ni dengan bucu ni. Okay, objek P dia pergi mana? Berapa kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 kotak 6 kotak ke kanan. Lepas tu dia pergi mana? Bawah ke atas? Dia pergi atas kan? Bila atas dia buat apa? Positif ke negatif? Positif So positif 1, betul tak? So translasi ni dia akan jadi 6, 1. Ingat tak benda ni? Ingat tak translasi? Kalau ke apa? Sekejap translasi. Dia kamu tengok translasi. Dia ke kanan ke ataupun ke kiri. Kalau ke kanan positif, ke kiri kena tunjuk negatif lah. Lepas tu atas. Okay, ni atas je. Kalau bawah dia tengok ke atas ke ataupun dia ke bawah. So kalau ke atas positif lah kan, positif. Kalau ke bawah negatif. Lepas tu mesti ada bracket macam ni. Itulah translasi. Ingat ke tidak? Ni kat sekolah ni dah belajar dah. Ingat ke? Respon. Ingat ke tak? Ingat tak translasi? Ingat. Okey. Okey. Tak sebenarnya cikgu nak habiskan hari ni sempat ke? Ingat. Okey. Next pelajar B. Okey ni B. Ni image B ni. Macam mana objek ni boleh pergi ke B? Adakah pantulan, putaran, translasi? Ya, betul. Putaran. Okey, yang C lah. Ni objek, ni image. Ni macam mana ni? Ya, pantulan. Okey, next. Pelajaran sebelah menunjukkan beberapa bentuk. Nyatakan bentuk yang kongruen antara satu sama lain. Kongruen tu maksudnya sama maksudnya sama. Okey, yang mana sama? K, L, and M. Kalau tak clear boleh tengok buku kamu.
Okey, mana yang sama? Yang sama saiz, sama bentuk. Objek mana yang sama antara empat-empat objek ni, yang mana sama? Ya betul, KLM. So KLM tu sama. Okay. Okay, next. Oh, ni kena gigi pula dah. Okay, pada sebelah menunjukkan segitiga ABC dan ACD. Dia kata congruent. So bila congruent dia sama. Jika segitiga BCD ni segitiga sama kaki, hitung nilai X. Ha, ni sama kaki. Ni sama kaki maksudnya sudut kanan sama dengan sudut kiri. Okey. Ni sama dia kata ABC sama dengan ABD. Okey, ABC sama dengan ABD. Okey. ABC sama dengan ABD. ABD. Oh, dah less than 1 minit lah. Tak sempat habis. Macam mana? Oh, cikgu sambung lagi. 15 minit okey tak? Lagi 15 minit. Tak apa ke? 10 dalam 10, 15 habis tak boleh. Lepas tu habislah syllabus. Boleh ke tak boleh? Boleh Alang-alang habiskan kejap ke? Okey, kalau ni sudut 24, yang ni pun sudut 24 juga. Okey? Okey. Dah less than 1 minit dah pun. Sekejap cikgu bagi link baru Okey. Alamak.